Perubahan iklim membawa musim kemarau yang panjang dan juga ini sekaligus memberikan risiko besar terhadap banyak aspek termasuk kerugian ekonomi yang besar. Namun bagaimana perubahan dan juga dasar baharu boleh diwujudkan untuk adaptasi dan juga atasi masalah tidak menentu ini? Dari tekanan Esra Wani, Zulfitri Yusof bersama dengan pengurusi Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Charles Santiago di Baku, Azerbaijan. Okey, kita bertemu lagi dalam satu siri temu bual yang saya rakamkan di persidangan perubahan iklim COP29 yang berlangsung di Baku, Azerbaijan. Ini bercerita mengenai krisis perubahan iklim. Sudah pasti sumber yang paling penting sekali ialah sumber air dan bagaimana inovasi, bagaimana impaknya secara terus kepada bekalan air dan juga pengaliran air itu juga adalah satu perkara yang terus mendapat kesannya kepada masyarakat ramai. Bukan sahaja negara-negara mengalami krisis, tapi juga malah kita juga dalam konteks kita di Malaysia. Saya bersama dengan Tuan Charles Santiago. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami pengurusi SPAN. Tahun lepas kita bersama di Dubai dan kali ini kita bersama bila di COP29 di Azerbaijan di Baku ini. Apa yang dah berlaku sepanjang setahun? Ini perjumpaan sekali dalam setahun. Sekali dalam setahun. Tapi kita bercerita dalam aspek global. Tapi apa yang dah berlaku dalam setahun ini? Dalam span dan juga kalau kita bawa dalam konteks global juga. Okey, Tuan Nia, selamat pagi. Tuan Zul, Tuan Anda. Dalam tahun ini yang telah berlalu daripada Dubai hingga sekarang ke Baku, banyak perubahan telah berlaku berkait dengan apa yang dipanggil secara payung, iaitu perubahan iklim. Kita dapati apa yang pertama, sea level rise. Itu telah menjadi satu masalah yang besar dan dialami di Malaysia juga. Kita menghadapi masalah sea level rise. Dan ini telah berlaku oleh kerana glaciers yang kita memang ada itu dulu beku, tapi sekarang mula cair. Dan oleh kerana itu kita dapat impak pada negara kita, dan walaupun kita tak bagi itu rasa, tapi nampak ni trend telah bermula. Itu nombor satu. Nombor dua, target pada tahun lalu ialah kita jangan keluar daripada 1.5 degree centigrade. Kita katakan this is our cut off point. Tetapi dalam satu bulan yang lalu, saintis perubahan iklim mengatakan bahawa kita memang telah keluar daripada 1.5%, sekarang kita sasarkan kepada 2.3%. So ini bermaksud impak darat yang kita akan alami ialah musim kemarau itu akan panjang. So kalau selalunya musim kemarau itu 2 bulan ke 1,5 bulan, tapi sekarang kemarau akan menjadi 4 bulan ataupun 5 bulan. Dan bila hujan itu akan teruk. Ini maksud selalunya dalam satu hari, dalam 10 tahun yang lalu, katakan bahawa dalam satu hari hujan, daripada pagi hingga petang, kita akan dapat lebih kurang 45 mm lah, katakan. Tapi sekarang, dalam satu jam, kita boleh mendapat 100 mm. So, oleh kerana itu, perubahan ini kita dapati perubahan yang besar. Dan oleh kerana itu, kita pun mesti membuat perubahan. Kita pun mesti mencorakkan ataupun menggubalkan dasar baru dan tidak boleh guna pakai dasar yang kita amalkan beberapa tahun yang lalu. So kita mesti gunakan cara pemikiran yang baru, paradigma yang baru untuk mengatasi satu masalah yang kita tak bagi tentu. Bukan ini akan menjadi lebih teruk, akan menjadi lebih mendalam. So apa yang kita mesti buat sekarang ialah kita telah membuat beberapa perangkaan, dan juga Petra juga telah membuat beberapa, dan mereka telah mengeluarkan apa yang dipanggil air 2040, transformasi air. So kalau kita nampak apa yang kita mesti buat sekarang, satu ialah kita mesti menggunakan apa yang dipanggil reclaim water. So reclaim water sebenarnya boleh diguna pakai di kilang-kilang, di kawasan perumahan pejabat kerajaan contohnya. Tapi itu untuk construction. Pembinaan kita boleh gunakan, pembinaan semua, asalkan kita tidak boleh minum air itu. Pada masa kini kita boleh minum, tapi kita boleh menggunakan air itu. So ini secara recycling. Ini adalah air sewage yang di-recycle dan digunakan oleh mana-mana sektor. Asalkan kita tidak boleh minum. Itu nombor satu. Kedua, kita mesti memperkuatkan
penggunaan rainwater harvesting. So rainwater harvesting adalah air yang diberikan daripada hujan dan kita mesti collect the rainwater harvesting supaya kita menggunakan dalam kilang-kilang kita. Itu nombor 2. Nombor 3, kita ada masalah air yang tidak berhasil. Ini merupakan masalah yang begitu besar untuk Malaysia dan kita nampak pada beberapa negeri di Malaysia dalam keadaan terkawal. Kurang daripada 30%. Macam Selangor, Pulau Pinang, Perak dan Johor, dia punya air yang tidak berhasil lebih kurang 25 hingga 27%. Tetapi kalau kita ambil ke Perlis ke Kedah ke Kelantan ke, lebih 55% hingga 60%. So ini bermaksud pada untuk setiap RM100 mereka hilang RM60. Itu menjadi masalah. Dan kalau kita mengambil jumlah daripada 2008 hingga 2020, kita memang hilang lebih kurang RM8 bilion. Tapi Tok, itu semua memerlukan duit, memerlukan infrastruktur yang tinggi. Itu juga yang berlaku di negeri Selangor contohnya, pelaburan yang cukup besar dilakukan. Tapi kita tak boleh tunggu untuk perkara ini. Kerana akhirnya dia ada demand and supply. Contohnya masalah perubahan iklim ialah air laut naik, hujan turun dengan lebih tinggi. Itu sepatutnya ada mekanisme untuk menyimpan lebihan ini untuk digunakan ketika kemarau dan sebagainya. Inovasi perlu berlaku. Tapi kenapa ianya susah, tak semudah yang kita fikirkan? Kerana ini infrastruktur bilion-bilion. Rang undang-undang tak ambil masa mudah. Tuan pernah berada di parlimen, tak mudah nak cerita pasal isu perubahan iklim di hal ni. Setiap masalah banjir mungkin akan ramai cerita, tapi inovasi sebenarnya tak mudah. Cuba kita fahami dalam konteks kerajaan memang ada rancangan. Tapi apa yang katakan saudara itu memang betul untuk mengimplementasikan dan untuk mendapat kewangan pun susah sikit. Tapi kerajaan untuk untuk membeli part yang baru, untuk membuat perubahan dan sebagainya, sekarang kita menggunakan lebih kurang, kerajaan memperuntukkan lebih kurang 2.4 bilion ringgit per tahun ini. Dan ini boleh digunakan pakai oleh semua operator di Malaysia untuk tukar pipe. Sebab masalah non-revenue water, air yang tidak berhasil ini adalah terlalu fasilitas lama terrosak. Major problem. Terpaksa diatasi. So itu nombor 2. Dan juga sekarang kerajaan telah jelas mengatakan bahawa wang kerajaan tidak ada wang yang cukup untuk menolong untuk mengatasi naik taraf tukar pipe dan sebagainya untuk NRW, maka kerajaan sekarang mengatakan minta pihak swasta untuk masuk campur dan juga untuk pertolongan kepada pihak kerajaan. So sekarang pihak SPAN sekarang berbincang dengan beberapa pihak bagaimana mereka boleh masuk dalam bidang air untuk tolong kerajaan untuk menurunkan air yang berhasil. Sebab 8 bilion itu terlalu besar. Dan juga ini adalah air yang telah dirawat. So ini yang merupakan terpaksa diatasi lah. Tapi secara fakir, ada satu lagi ialah kegunaan air di Malaysia. Kita menggunakan lebih kurang, seorang menggunakan lebih kurang 274 liter satu hari. Ini terlalu banyak. So kita harus menggunakan kita mesti hemat lah secara kita juga menggunakan air dan kurangkan sampai 165. Itu saja. Tapi kita kegunaan kita lebih 100 liter per day. So terlalu banyak. Mengapa kita menggunakan? Subsidi sebab murah. Murah. Itu pandangan lah. Kita cerita lain lah, kita kena sesi lain, nanti kontroversi. Tapi tuan, satu perkara ialah apabila kita cerita mengenai dana yang banyak ini, itu mungkin bagaimana kita nak hubungkan perbincangan di peringkat COP ini. Ini adalah finance COP. Susah untuk kita cerita dalam bahasa yang lebih mudah untuk kita kaitkan masalah yang dihadapi oleh rakyat ramai dengan perlunya pendanaan daripada negara-negara termaju khususnya. Jadi bagaimana sebenarnya kalau SPAN melihat bahawa peruntukan daripada kerajaan itu betul ada, tapi kalau ada peruntukan dan juga dana climate yang financing ini dan juga loss and damage fund, bagaimana kita sebenarnya dapat manfaatnya di dalam konteks Indonesia? Sebenarnya isu berkait dengan peringkat antarabangsa itu lebih susah sikit untuk kita aturkan. Pertama, apa jelas ialah dalam perbincangan ini, perbincangan itu ditajukan pada baku ini ialah climate finance. Mengapa isu menjadi penting? Oleh kerana negara-negara membangun seperti Malaysia dan sebagainya mengatakan kepada pihak
Kesatuan Eropah, Amerika Syarikat, mereka lah yang mengakibatkan masalah ini. Kecemaran dan juga perubahan iklim dan sebagainya. Mereka lah biggest contributors lah of gas emission, GHG emission. So therefore mereka mesti mengambil tanggungjawab. Macam yang ambil Pakistan 2 tahun lalu hampus dia punya ekonomi, banjir dan sebagainya. Mereka telah merugi bilion-bilion ringgit. Tetapi GHG emission mereka hanya 0.5% saja. Tapi mereka menjadi mangsa. Tapi siapa nak memberi pampasan kepada mereka? Mereka Amerika Syarikat kata ini bukan kita punya isu, tapi mereka lah yang akibatkan masalah ini. So climate finance mesyuarat ini yang perundingan yang sedang berlaku ialah untuk mengatur satu rancangan bagaimana negara-negara maju, negara-negara industri akan menolong negara-negara membangun di Latin Amerika, di Afrika dan juga di Asia Tenggara sebagainya. Itu dia. Tetapi saya dengar dalam perbincangan itu yang belum dimutamatkan lagi, tapi mereka tidak bersetuju. Mereka hanya nak berikan 300 bilion US dollars. Itu tak cukup. Apa yang kita perlu adalah 1.3 trilion dollars. So oleh kerana itu mereka masih tidak arrogant lah sikit. Tidak mengambil tanggungjawab untuk mengatasi masalah ini. So itu menjadi masalah yang besar saya fikir. Dan kalau misalnya benda itu ada, itu setidaknya kita mungkin dapat impaknya juga daripada pampasan dan sebagainya. Kita boleh pakai di Malaysia. Dia pakai di Malaysia. Tapi itu sukar, masih lagi belum lagi ditentukan, masih lagi dalam perbincangan di COP ni. Tapi tuan, satu perkara ialah kita menjadi pengurusi ASEAN pada tahun depan. Negara ASEAN berdepan dengan krisis dan juga masalah dan juga cabaran yang pelbagai dalam isu air. Malah peluang juga ada. Kepakaran itu juga merentas negara. Jurang itu juga ada. Dalam konteks ASEAN, bagaimana sebenarnya kerjasama itu dapat dieratkan dan apa yang telah berlaku sebenarnya? Sebenarnya ada perbincangan dalam dekat SPAN sekarang untuk mengaturkan satu program untuk membawa semua badan kawal selia di seluruh ASEAN untuk bermesyuarat untuk mendapat satu best practice yang boleh digunakan pakai oleh keseluruhan di ASEAN. Itu nombor satu. Nombor dua, saya ingat ASEAN juga di tahap menteri-menteri boleh mengadakan satu komunike ataupun satu perjanjian bagaimana untuk mengaturkan masalah-masalah environment di negara-negara masing dan bagaimana negara di ASEAN boleh tolong satu sama lain. Kalau katakan Laos ada masalah, Vietnam ada masalah, Malaysia boleh tolong, Singapura boleh tolong dan juga on the same reverse mereka boleh tolong bersama-sama. So saya fikir itu harus fokus pada masa sekarang dan juga mesti memberi satu the ASEAN leaders pun dalam mesyuarat mereka mesti memberi keutamaan kepada isu environment. Dan juga pada pandangan saya dalam kes Malaysia, saya fikir Malaysia mesti naikkan pengiktirafan air sebagai satu national security priority. Itu saya fikir belum lagi. Ini kita lobby sekarang lah. Make water national security priority. Itu adalah sangat penting. Sebab kalau kita nampak semua yang kita gunakan untuk baju, untuk apa-apa kita buat ada air. Tetapi dalam penilaian kita pada setiap hari, air itu terlalu tinggi, jauh bawah. Tidak letakkan sebagai satu perkara paling selamat. So sekarang kita mesti beri keutamaan yang besar kepada air. So kita mesti buat di Malaysia dan kita mungkin dapat mempengaruhi kawan-kawan kita lagi, lobbylah sikit ini, mengatakan bahawa air adalah national security. Saya kira itu cara dia untuk mengatasi masalah-masalah besar. Kita menggunakan wang untuk membeli senapang-senapang dan juga bom-bom yang kita pakai. Langsung tak pakai. Tapi air kita tidak memberi priority lah. Dan tahun 2025 juga tahun yang mencabar juga untuk rakyat Malaysia, khususnya perubahan iklim itu mungkin akan ada. Mungkin ada jangkaan yang kita perlu tahu daripada SPAN kerana mungkin akan ada panas yang lebih melampau dan sebagainya. Bagaimana kalau kita faham? Kita khawatirlah sebab tidak tentuan kalau mereka kata akan hujan, tak hujan. Tapi bila kata semua akan bagus, semua sunshine, tetapi nampak hujan. So ketidakketentuan ini membuat kita mesti siap sedia anytime. Itu yang kita mesti buat. Terima kasih tuan kerana bersama kami di COP29 di Baku, Azerbaijan ini. Banyak pengisian yang kita dapat kongsikan, banyak juga cerita yang kita masih lagi menggunakan air dan juga membazirkan air. Tapi dalam masa yang sama, ini juga kita perlu letakkan dalam naratif yang lebih tepat
melihat kepada air sebagai sumber keselamatan yang paling utama dan juga bagaimana kita melihat kepada inovasi untuk memastikan bekalan air itu sentiasa mampan untuk keperluan dalam apa juga keadaan. Terima kasih kerana bersama kami. Kita kembali bersama rakan tugas di studio.